عليك ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك وإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء وهكذا وهكذا. Seorang lelaki daripada Bani Uzrah memerdekakan hambanya secara ta'liq, iaitu hamba tersebut merdeka selepas beliau meninggal dunia. Berita ini sampai kepada Nabi SAW dan baginda bertanya kepada lelaki itu, adakah kamu memiliki harta yang lain? Dia menjawab tidak. Nabi SAW bersabda, siapakah yang ingin membeli hamba ini? Lalu Nu'ay ibn Abdullah al-Adawi membelinya dengan harga 800 dirham. Nabi SAW menyerahkan duit itu kepada lelaki Bani Uzrah tersebut dan bersabda, mulakan nafkah untuk dirimu, jika berbaki berikanlah kepada ahli keluargamu, jika masih berbaki berilah kepada saudara maramu yang terdekat, dan jika masih berbaki berikanlah kepada mereka, dan seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, nas ini menunjukkan bila Nabi sebut summabda ibda binafsika, ini di keadaan diri kita. Satu perkara yang saya tengok dalam pengurusan keuangan ataupun dalam pengurusan harta benda, kadang-kadang manusia berada di dua persimpangan. Persimpangan yang pertama yang paling banyak berlaku adalah boros, adalah melampaui, kerana dia mengikut gaya orang bukan gayanya. Dengan sebab itu, dengan gajinya 3,000 sebagai contoh, dia beli motosikal Harley Davidson 180,000. Dia beli pula kereta Yamaha Toyota Camry yang menyebabkan keberhutangan yang melampau. Di samping semuanya nak pakai high class, Samsung yang terkini, Huawei yang terkini, ataupun iPhone yang terkini, iPad yang terkini, semuanya yang hebat-hebat. Kerana gaya yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menanggung hal ni, akhirnya dia runtuh, boleh jadi membawa kepada bankrupt dan tak susah. Dan ini akan membawa gerhana. Kalau dia menikah pun masalah, kalau dia hidup pun masalah, kalau dia beranak pun masalah, kalau dia bersahabat dengan sahabat dia pun bermasalah, macam-macam masalah. Sebab gaya hidup. Bila nak tegur tak boleh, dia gaji banyak, aku bukan minta dengan hang. Ya, tapi awak minta dengan orang lain, awak menyusahkan diri awak. Ini satu perkara, ini paling banyak. Keduanya pula jenis manusia yang jenis kedekut sangat. Dapat gaji sipang. Kadang-kadang nak belanja tu, yang sepatutnya dia belanja 3,000 tu, dia belanja hanya peruntuk 300 setahun, sebulan. Jadi orang lain makan roti telur, roti bawang campur dengan sardin, dia roti canai kongsi air kosong, jadi nak jimat. Lepas tu kadang-kadang tu kalau pergi kedai ambil kuah banyak, makan telur, nasi, menyeksa tubuh, duit banyak, duk simpan. Jadi orang macam ni, buah-buah macam ni pun tak sihat hidup. Dia tak sihat hidup. Bila tak sihat hidup, susah. Keadaannya tak stabil, keadaannya tak baik. Yang paling baik itu adalah kita belanja dengan seadanya, mengikut kemampuan. Begitu juga kita boleh infak, kita boleh buat simpanan, kita boleh bantu yang kesepatutnya kita bantu daripada kalangan keluarga, macam anak saudara, macam orang susah ni, kita boleh hidup macam ni, itu lagi baik. Dan di sana bila dah kita boleh simpan tu, tujuannya apa? Mungkin setahun sekali nak pergi umrah, ataupun ada masa emergency penggunaan duit dan seumpamanya. Ini baru betul cara. Hidup pun tenang. Orang yang paling baik hidup ni tuan-tuan adalah orang yang dalam hidup dia ni dia kaya, tetapi apabila dia mati dia tak ada apa. Semua selesai dah. Hak ni bagi. Dia temu dengan Tuhan masa mati ada 4 riyal contoh. Tapi tak, kadang-kadang orang mati ada 400,000.
Dalam hidup ataupun 4 juta dalam hidup tak pernah makan ketam Alaska, tak pernah makan hairy crabs, ketam bulu, tak pernah makan apa ni hok sedap-sedap. Jadi dia agak sikit kesian hidup. Pergi ni dia tak merasai nikmat yang Allah kurniakan bila dia boleh rasa dan dia boleh dapat. Maka orang macam ni adalah malang. Banyak orang sepatutnya dia boleh sewa rumah, dia rela hidup dalam keadaan yang amat naif kerana nak simpan duit, kerana nak dapat begini, nak dapat begini. Akhirnya hidupnya tidak karuan dan dia tidak akan dapat masuk dalam sistem norma manusia biasa. Kalau dia menikah pun bini tak tahan. Jangan perkara ni tak sesuai. Jadi bila kita hidup, nombor satu untuk diri kita, yang kita tahu macam mana. Orang lain makan, kita makan. Orang lain makan di restoran 5 star, tak apa, kita restoran biasa tapi sedap. Lalu makan. Ni siapa tak lalu makan, siapa susah hati, anak pun tengok lain macam. Tapi bukanlah tiap-tiap malam KFC, tiap-tiap malam McDonald. Siapa berdoa lalu order lebih sangat tu, kadang-kadang luar daripada bajet. Masalah ni sebenarnya masalah yang berlaku dalam persimpangan kerana melihat kepada orang lain. Orang lain boleh, kenapa aku tak boleh? Aku dapat. Buah ni bahaya sangat. Buah ni bahaya. Bila kita dapat, kita terlupa. Lebih-lebih lagi kalau dia menikah pula, dia dapat isteri yang nak yang melampau. Sampai nak kalau handbag tu banyak, semuanya mahal-mahal. Dia nak apa dengan suami dia, dia kata nak Hermes Birkin. Susah. Hermes Birkin tu bukan 400 riyal, bukan. Dia pergi 80,000, 150,000, 200,000 demam kita. Kecuali kita tulis sendiri Hermes Birkin, beg biasa, tu boleh lah. Nak Prada terbaik, nak macam contoh, lepas tu nak pula jenis baju yang mana desainernya adalah, tailornya adalah yang namanya 4-5 stars. Yang nak buat date saja mungkin 10,000, panggil hot terkenal. Jadi benda ni kehidupan jadi susah. Sebab itu nafkah pada diri, pandai urus baik. Orang kita macam kita lah, kalau kita berkawan, selalu kawan kita dah belanja. Jadi maknanya itu ada something yang kita tak betul. Ataupun kita temu kawan kita je belanja, tu ada something kawan kita tak betul. Dia biar kalau boleh sama nak pergi. Saya pernah temu kawan sama tu berebut nak belanja siapa nak gocok. Ni berebut tak nak belanja siapa nak gocok. Ni masalah. Memang aku sentiasa kau lah, aku memang aku sekali tapi aku banyak, sikit-sikit je. Jadi kira sangat susah. Ini payah. Kemudian seterusnya nafkah bapa kepada anak. Bapa dan datuk ke atas, maknanya nyanyuk atas katas ni, wajib memberi nafkah anaknya, cucu dan ke bawah. Oleh itu bapa bertanggungjawab memberi semua jenis nafkah kepada anak-anaknya, sama ada lelaki atau perempuan. Jika mereka tidak mempunyai bapa, maka datuk wajib mengambil alih tanggungjawab tersebut, dan begitulah seterusnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Ayat ini menjelaskan bahawa perempuan yang menyusukan anak orang lain wajib diberikan upah oleh bapa kepada anak mereka, anak tersebut. Ini bermakna kewajipan memberi nafkah kepada anak lebih utama dilaksanakan oleh bapa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun, iaitu bagi yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajipan bapa pula memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Macam mana nak susu anak kalau makan tak cukup, minum tak cukup?